peruntukan besar untuk sektor kesihatan dan pendidikan. Bekalan beras putih tempatan kembali stabil. Assalamualaikum, salam Lisia Madani. Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan akan terus dapat peruntukan terbesar dalam belanjawan 2024. Jaminan diberi Perdana Menteri selari usaha menambah baik mutu perkhidmatan kedua-dua kementerian itu demi manfaat rakyat. Bulan depan, isu kesihatan terutama klinik-klinik ini diberi keutamaan termasuk rumah sakit. Kita lihat umpamanya bila saya pergi ke hospital Tengku Aminah, dia sesaknya tu luar biasa. Ya. Dan kebanyakan hospital kita sesak. Jadi ada orang kritik kita. Oh, dia kata sejak kita jadi kerajaan, Anwar jadi Perdana Menteri, hospital sesak. Hospital sesak dah bertahun-tahun dah. Tetapi oleh kerana tindakan itu agak tidak pantas dan peruntukan tidak cukup, maka sampailah masalah yang begitu rumit. Belanjawan 2024 dijadual dibentang di Dewan Rakyat 13 Oktober ini. Terdahulu, beliau lancarkan skim perubatan madani dan program madani Afiat Peringkat Kebangsaan 2023 di Ipoh. Sejak diperkenal Jun lalu, 112,887 isi rumah B40 telah terima manfaat program skim perubatan madani. Dalam tempoh sama, lebih 181,000 rawatan pesakit luar telah diberi menerusi 1,587 klinik swasta yang berdaftar dengan skim berkenaan. Saudara, bekalan beras putih tempatan kembali stabil berbanding minggu lalu menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fung Hin. Ia berikutan kurangnya pembelian panik oleh pengguna dan peniaga. So, seperti apa yang saya pantau pada minggu lalu, saya mendapati bahawa di pusat operasi Pharma, so far Pharma adalah mengedarkan 400 metrik tan beras tempatan dan mereka tambah lagi 1,100 metrik tan untuk pengagihan beras tempatan melalui ke semua jaringan Pharma inilah, termasuk juga pusat operasi mereka, termasuk juga untuk kedai-kedai pengusaha di bawah bimbingan mereka. Mengenai subsidi pula, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia perlu disusun agar manfaatnya diterima golongan yang benar-benar memerlukan. Ini termasuk caj rawatan hospital kerajaan. Jadi kita kena kaji. Kalau betul nak bagi subsidi, bagi pegawai-pegawai, pekerja-pekerja yang majoriti, tak apa. Tapi yang atas 10% tu tak payah bagi subsidi. Jadi ini pendekatan yang kita harus gunakan. Macam hospital. Rawatan di hospital kerajaan bayaran sedikit sekali. Untuk rakyat miskin betul sekarang ni ada yang madani, yang percuma pun ada. Tetapi yang kaya pun dapat juga rawatan begitu. Jadi apa salahkah kalau kerajaan kata kita kekalkan rawatan, tingkatkan rawatan lebih baik, kemudian lebih baik bagi seluruh rakyat negara ini, tetapi bagi kalangan yang paling kaya di atas, kita lah kenakanlah bayaran yang lebih tinggi. Tiada sebarang kes penyelewengan beras putih tempatan termasuk aktiviti pembungkusan semula diterima KPKM setakat ini. Ia hasil ratusan operasi penguatkuasaan yang dilaksana. Justru dakwaan bekas Ahli Parlimen Pasir Salak Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman mengenai kemungkinan wujud tangan gaib yang ambil kesempatan hingga mengganggu bekalan beras itu adalah tidak benar. Tidak mendapati sebarang kesalahan di mana berlakunya kes tukar kambit. Okey, selepas beberapa ratus operasi kita jalankan,
bukan sahaja operasi dijalankan oleh KPKM, juga operasi bersepadu yang dijalankan bersama KPDN. So sampai sekarang memang tak ada bukti yang kukuh lah. Beliau berharap isu bekalan beras putih tempatan tidak terus dipolitikkan. Fokus harus tertumpu kepada isu lebih spesifik yang penting, antaranya aspek logistik bagi meningkatkan kecekapan penghantaran bekalan. SPRM mesti bebas daripada pengaruh eksekutif. Perdana Menteri juga mahu Suruhanjaya itu tetap dengan prinsip yang bukan hanya menolak rasuah, malah memperteguh usaha mencegahnya. Menurut Datuk Seri Anwar, negara tidak akan membangun tanpa usaha menolak budaya rasuah di semua peringkat masyarakat. Beliau yakin terhadap kemampuan SPRM dalam memaknai hasrat tersebut demi rakyat dan negara. Perdana Menteri menyatakannya menerusi hantaran di Facebook sempena Hari Ulang Tahun SPRM ke-56. Ia melangkaui setengah abad usia penubuhannya, SPRM yang dahulu dikenali sebagai Badan Pencegah Rasuah BPR merentasi zaman dengan evolusi rencam dan penuh cabaran. Namun tetap kekal mengutamakan profesionalisme dalam melaksanakan operasi, pencegahan dan pendidikan kepada masyarakat. Laporan Nurul Asmawati Harun. Oktober 1967 hingga 1 Oktober 2023. Meski peranannya tidak berubah, SPRM mengambil pendekatan untuk bergerak sealiran mobiliti masa dan teknologi arus perdana. Ironinya, fasa berbeza ditempuhi sepanjang tempoh perkhidmatannya sehingga ke hari ini, baik dari segi metodologi penyiasatan, aktiviti pencegahan maupun usaha mendidik masyarakat mengenai rasuah. Kalau dahululah katakan kita pergi kepada masyarakat dengan buat program besar-besar, tetapi bila zaman telah berubah dengan perkembangan teknologi dari segi telekomunikasi, media dan sebagainya, maka kita juga berubah. Di mana cara pendekatan kita dalam kita mendekati masyarakat juga perlu berubah supaya masyarakat lebih merasai tentang kehadiran kami. Bagi mengurangkan ketirisan daripada segi kos, strategi pelaksanaan diklasifikasikan kepada 3 sektor, iaitu rasuah penguatkuasaan, rasuah bahagian perolehan serta rasuah berskala besar. Tumpuan tentunya kepada kes rasuah berskala besar membabitkan golongan kola putih dan sindiket. Bukan di mana kita tidak lagi menangani kes-kes yang kecil-kecil, tetapi kita fokuskan kepada perkara ini kerana saya berpendapat inilah perkara yang paling penting dan ada urgensi, perkara-perkara yang kita perlu selamatkan duit negara. Dalam kita menyiasat, menuduh dan sebagainya, tetapi ditambah dipergiatkan juga dengan kita ke arah untuk membuat repatriation ataupun mendapatkan balik sumber wang yang telah dicuri untuk negara. Cabaran paling besar tentunya meraih kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap integriti dan kewibawaan SPRM. Namun, SPRM terus berazam dan beriltizam untuk memberi khidmat terbaik kepada rakyat dan negara. Way forward SPRM ke arah untuk mewujudkan ataupun menonjolkan SPRM kepada wajah baru pada masa-masa sekarang akan datang, tetapi yang penting ialah the way we doing things. Cara mana kita menjalankan kerja kita supaya lebih efektif. 56 tahun bukan satu tempoh masa yang singkat jika diukur dari sudut pengalaman. Tentunya pengalaman inilah yang mematang serta mendewasakan SPRM untuk mempertingkat dan memperkasa momentum integritinya dari semasa ke semasa demi sifar rasuah di negara ini. Nurul Asmawati Harun, RTM. Setakat bulan lalu, 9,539 permohonan kewarganegaraan dipertimbang oleh kerajaan untuk kelulusan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan penganugerahan kewarganegaraan tidak diberikan sewenang-wenangnya. Keputusan dibuat menerusi pertimbangan menyeluruh yang adil. Seperti saya sebut pada awal tahun ini, komitmen kami adalah untuk membuat keputusan kepada sekurang-kurangnya 10,000
Dan setakat September kami telah pun membuat keputusan kepada 9,539 permohonan. Mengenai pindaan Perlembagaan berhubung isu kewarganegaraan, beliau berkata ia akan dipersembah kepada Majlis Raja-Raja bulan ini. Jun lalu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan 8 perkara telah dikenalpasti untuk dimasukkan sebagai cadangan pindaan berkenaan. Ini termasuk perkara berkaitan kewarganegaraan anak kepada ibu warga Malaysia yang lahir di luar negara. Pelbagai inisiatif dilaksana Jabatan Perkhidmatan Veterinar DVS bagi membendung penyakit rabies atau anjing gila daripada terus menular. Antaranya sambutan Hari Rabies 2023 yang dilihat penting untuk mendidik masyarakat tentang bahaya wabak tersebut. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fung Hin, penyakit rabies perlu dipandang serius. Risiko kematian tinggi dalam kalangan manusia jika dijangkiti sekiranya gagal mendapatkan rawatan segera. Tahun 2020, tiada lagi kes rabies dekat Semenanjung dan juga Sabah yang telah dikesan. Walau bagaimanapun, Sarawak masih mencatatkan jumlah kes yang agak tinggi, iaitu merupakan dia sebanyak 90 ekor anjing dan 7 ekor kucing yang dijangkiti rabies pada tahun ini. Dan kes kematian untuk manusia yang telah dilaporkan di Sarawak adalah 65 orang. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan sambutan Hari Rabies Sedunia 2023 bertemakan Semua untuk Satu, Satu Kesihatan untuk Semua. Tambah Chan, rabies boleh dicegah jika semua anjing bertuan diberi suntikan imunisasi. Bagi tempoh Januari hingga Ogos lalu, DVS telah memvaksin 7,430 anjing bertuan, termasuk 6,230 ekor di kawasan penampan di Semenanjung dan Sabah. Kerajaan menyasarkan 40,000 haiwan peliharaan di Sarawak divaksinasi tahun ini bagi membendung penularan penyakit itu. Justru penglibatan semua pihak perlu bagi membantera sepenuhnya wabak berkenaan menjelang 2030. Daun pokok ni busuklah ya. Aku tak tahan bau dia. Afham, Arif. Meh tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi kita. Minggu Saham Amanah Malaysia MSAM 2023 jadi platform terbaik buat masyarakat khususnya golongan muda untuk tingkatkan tahap celik kewangan. Bertemakan Bijak Melabur Santai Berhibur, acara berlangsung di Setia Fountains Bertam Pulau Pinang selama 9 hari sehingga 8 Oktober ini. Pengerusi Kumpulan Permodalan Nasional Berhad PNB, Raja Tan Sri Arsyad Raja Tun Uda berkata, MSAM kali ini menggabungkan pelibatan pengunjung secara fizikal dan maya bagi menggalakkan lebih banyak penyertaan. Kami berharap MSAM Carnival Literasi Kewangan terbesar PNB ini akan membantu menyemai kesedaran terutama dalam kalangan generasi muda untuk mula menyimpan dan melabur pada awal usia lagi bagi membina asas kewangan yang kukuh untuk masa depan. Pelbagai program menarik dan interaktif disediakan. Pengunjung yang berdaftar dengan PNB Events App turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah bernilai hampir 1.4 juta ringgit. Antaranya rumah teres setingkat di Setia Fountains, kereta, motosikal dan telefon pintar. MSAM 2023 melibatkan kira-kira 50 pempamer terdiri daripada syarikat-syarikat kumpulan PNB, ejen ASNB, Badan Kawal Selia dan agensi kerajaan negeri.
Ya, saudara, MSEM 2023 yang memasuki hari kedua hari ini berlangsung meriah dengan pelbagai pengisian. Untuk perkongsian lebih lanjut, kita bersama Zatul Iqmah Muhammad Noor. Silakan, Zatul. Baik, Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Saya kini berada di kawasan pameran Minggu Saham Amanah Malaysia MSEM 2023 di Setia Fountains Bertam. Jadi dapat saya kongsikan kepada anda semua, suasana ketika ini memang sangat-sangat meriah dengan pengunjung yang hadir ke sini, di mana di sini apa yang menariknya adalah anda berpeluang untuk memenangi pelbagai hadiah yang kita kata sangat-sangat lumayan, di mana antara hadiah utamanya adalah rumah teres setingkat di Setia Fountains Bertam, kereta, motosikal dan juga telefon pintar. Selain itu juga, seperti anda lihat ketika ini, pengunjung-pengunjung yang hadir ketika ini mengimbas kod QR di aplikasi PNB Event pada setiap checkpoint yang disediakan di sini. Dan setiap darinya mempunyai mata yang membolehkan anda untuk memenangi hadiah harian. Jadi memandangkan MSEM kali ini memperkenalkan konsep edutainment dengan mengadaptasikan elemen STEM yang diolah untuk setiap lapisan masyarakat. Jadi bukan hanya golongan muda yang hadir di sini, tetapi golongan berusia juga turut hadir dan mengambil bahagian dalam aktiviti dan peraduan yang disediakan. Jadi saudara, boleh saya katakan MSEM 2023 ini sesuai untuk peringkat usia tidak kira tua ataupun muda. Bagaimanapun, sekiranya anda mempunyai kekangan untuk hadir, anda juga berpeluang untuk mengambil bahagian di mana anda boleh menyertai secara maya di Facebook dan juga YouTube MSEM. Baik, saya kira setakat itu dahulu perkongsian yang dapat saya kongsikan berkenaan MSEM 2023. Kembali bersama rakan di Angkasa Puri. Silakan. Zatul, terima kasih untuk perkongsian tersebut. Baik, kita ke perkembangan selanjutnya. Robotik ke arah transformasi dunia pendigitalan diangkat sebagai tema Bulan Menabung Simpan SSPN BMS 2023 yang dilancar hari ini. Kelainan ditampilkan menerusi penganjuran kali ini apabila ia dilaksana menerusi jelajah merentasi 14 negeri di lokasi terpilih seluruh negara. BMS 2023 dijadual berlangsung selama sebulan sepanjang Oktober ini sempena sambutan Hari Tabungan Sedunia yang diraikan pada 31 Oktober setiap tahun. Ia inisiatif menggalakkan budaya menabung dalam kalangan masyarakat. Kepada masyarakat Malaysia, kunjungilah kaunter PTPN di lokasi BMS berdekatan anda dan rebut peluang untuk mendapatkan cederahati eksklusif BMS 2023 melalui penambungan dalam akaun SSPN. Cabutan BMS 2023 diteruskan dengan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM75,000 untuk 66 peserta. PTPTN turut menyampaikan hadiah kepada dua pemenang cabutan siri Wow Syoknya Raya bersempena perayaan Aidilfitri lalu. Saya nak simpan SSPN untuk anak-anak saya 3 orang tahun ini Mac 2023 baru saya buka akaun untuk dia orang SSPN. So tiba-tiba orang call saya dapat cabutan pemenang. Saya terkejut. Ya, betul ke? Skema banyak kan? So lepas tu saya dapat email kat jemputan semua. Lepas tu baru saya percayalah. Aspirasi saya adalah anak-anak. Sebab akan datang adalah perbelanjaan pendidikan memang sangat-sangat mustahak. Walaupun saya bermula agak lewat, tetapi ini adalah satu permulaan. Dan sebagai ibu bapa, setiap bulan adalah tanggungjawab kita untuk menjadikan diorang punya tabungan pendidikan untuk masa depan. Turut diumumkan barisan pemenang pertandingan Action Song Simpan SSPN yang diungguli pelajar SK Desa Petaling. Kalau sebelum ni diorang tak ada pendarahan kan. So bila dengan ni kita ada action song, ada lirik tu pun diorang dah tahu, oh cikgu ni apa, SSPN ni apa. Okey, simpanan ni macam mana? Diorang akan bertanya. Tu bagus tu. Bagus sangat. Pada saya event macam ni sangat bagus sebab boleh menyebar luaskan lagi tentang kepentingan menabung tu untuk masa depan anak lah, terutama untuk pelajaran dia pada masa akan datang. Untuk simpanan anak-anak untuk masa depan dia lah.
Cabutan WOW Simpan SSPN berlangsung sehingga 31 Disember 2023 dengan hadiah wang tunai berjumlah RM150,000. PT-PTN menyasarkan jumlah deposit simpan SSPN bagi BMS 2023 sebanyak RM220 juta.